sejahtera kepada Ustazah. Nama saya Vinodini Ganesan. Hari ini saya nak terangkan tentang keberkesanan media elektronik sebagai medium dakwah di Malaysia. Pertama sekali kita tengok apa itu media elektronik. Media elektronik adalah sesuatu alat yang sebaran maklumat sebagai menggunakan teknologi elektronik. Okey, seperti radio, telefon, komputer, televisyen dan sebagainya. Media elektronik juga memainkan peranan penting dalam kehidupan seharian, iaitu sebagai menyampaikan informasi dan komunikasi antara manusia. Menggunakan media elektronik kita dapat banyak maklumat yang kebaikan, informasi yang penting untuk menggunakan media elektronik. Seterusnya, kita tengok kebaikan menggunakan media elektronik sebagai medium dakwah di Malaysia. Media elektronik adalah salah satu medan dakwah yang penting dan sesuai untuk meningkatkan dakwah Islam. Konsep dakwah ini merupakan aspek yang penting bagi mencapaikan kebaikan dan kejayaan dalam kehidupan. Berkait dengan itu, pendekatan media elektronik mampu membuah hasil yang baik dalam berdakwah dalam masyarakat umumnya. Berdakwah dalam media elektronik merupakan inisiatif yang berkesan dan memberi implikasi positif. Akhir sekali, pendakwah dalam media elektronik memberi kesan terhadap kebaikan masyarakat sosial apabila masyarakat hidup bersatu padu dan aman harmoni dalam tanpa bersekatan. Terima kasih, itu sahaja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Bakis Natasha binti Muhammad Ali. Nombor lagi saya 17-18F20. Hari ini saya akan menerangkan tentang faktor keberkesanan media elektronik sebagai medium dakwah pada antara faktor keberkesanan media elektronik sebagai medium dakwah pada masa kini, ia bukan sahaja memberi implikasi kepada individu kembali mentaati perintah Allah, tetapi ia juga turut memberi kesan dan kebaikan kepada masyarakat supaya hidup bersatu padu serta aman dan harmoni tanpa sengketa. Penyebaran dakwah melalui media elektronik ini menjadi keutamaan hari ini kerana ia mampu menyasarkan lebih ramai sasaran kepelbagaian dan kewujudan media elektronik yang meluas. Dan ia juga menjadi pilihan utama generasi Y berinteraksi sekaligus boleh menjadi medium dakwah yang penting pada masa tersebut. Mudah, cepat dan berkesan dengan adanya teknologi multimedia seperti ini. Urusan dakwah juga dapat dijalankan dengan lebih efektif dan efisien dengan adanya kemudahan. Kemajuan multimedia ini juga mampu meningkatkan kualiti dakwah yang besar. Akhir sekali adalah kesan negatif terhadap media elektronik. ICT mempunyai pengaruh dan banyak bahan asing daripada luar negara yang dimuatkan dalam media tempatan negara kita dari segi minat dan kesukaan melewati laman-laman web yang tidak bermoral dan tidak berfaedah. Dan ia juga memberi kesan yang negatif dalam perkembangan mimbaran fizikal remaja sekarang. Gejala utama yang selalu dikaitkan dengan teknologi ICT ini adalah menyebarkan fitnah dan gosip oleh satu pihak. Tujuannya adalah untuk memburuk dan daripada saya. Assalamualaikum. Saya Nur Izzati binti Khalid. Nombor kad matrik saya 17-18F2039. Okey, hari ini saya akan menerangkan tentang keberkesanan media elektronik sebagai medium dakwah pada masa kini dan contoh-contohnya. Akan menyatakan maksud media elektronik. Media elektronik merupakan alat sebaran yang digunakan sebagai teknologi elektronik untuk menyampaikan sebaran kepada pengguna. Okey, seterusnya saya akan menguraikan contoh-contoh media elektronik iaitu radio, televisyen dan internet. Contoh media elektronik yang pertama ialah radio. Okey, contohnya Salam FM. Okey, objektif stesen ini adalah untuk melebarkan lagi program dakwah melalui radio dalam bahasa Malaysia. Yang kedua, ia juga sebagai satu kaedah untuk memberi pilihan kepada pendengar mendapat maklumat dakwah secara interaktif pada waktu malam. Okey, yang terakhir, yang paling utama adalah memastikan ajaran Islam tersebar luas kepada seluruh masyarakat. Okey, seterusnya saya akan mengurangkan tentang contoh media elektronik iaitu televisyen. Okey, TV Al-Hijrah, sebuah rangkaian televisyen Islam yang dimiliki dan dikendalikan oleh
oleh Al-Hijrah Media Corporation, sebuah syarikat di bawah Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Okey, contoh TV Al-Hijrah dan contoh ceritanya adalah My Quran Time, yang kedua Cinta Ilmu dan yang ketiga Assalamualaikum. Okey, yang kedua televisyen iaitu TV3, iaitu ceritanya cerita Tanyalah Ustaz. Okey, contohnya Ustaz Ahmad Fawaz Fazil, Ustaz Kazim Ilyas dan Ustaz Jaafar Abu Bakar. Okey, yang ketiga adalah saluran Astro Oasis. Saluran ini menyiarkan program berkaitan Islam. Contoh ceritanya adalah contoh Imam Muda, Salam Muslim, Takwa dan Indahnya Iman. Okey, seterusnya contoh media elektronik adalah internet. Satu cara dakwah yang luas yang mendapat tindak balas negatif dan positif daripada pengguna. Okey, internet merupakan jaringan komputer yang luas yang menghubungkan pengguna-pengguna lain. Okey, contohnya adalah Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya. Yang terakhir daripada saya, saya akan menyimpulkan media elektronik sebagai medium dakwah pada masa kini. Strategi utama yang digunakan untuk berdakwah adalah dengan menggunakan media elektronik yang mampu menyalurkan informasi dengan cepat dan pantas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fatihah binti Yusof. Saya akan menerangkan kesan negatif media elektronik. ICT mempunyai pengaruh dan banyak bahan asing dari luar negara yang dimuatkan dalam media tempatan. Minat dan kesukaan melawati laman-laman web yang tidak bermoral dan tidak berfaedah memberi kesan negatif dalam perkembangan minda dan fizikal manusia. Gejala utama yang selalu dikaitkan dengan teknologi ICT ialah penyebaran fitnah dan gosip oleh satu pihak bagi tujuan memburukkan, memalukan atau menjatuhkan pihak lain. Kesimpulannya, seorang pendakwah haruslah kreatif dalam penggunaan mekanisme dakwah. Kemudahan media elektronik sepatutnya digunakan secara maksimal dalam rangka dakwah yang sesuai dengan ajaran Islam. Mereka juga mestilah mempunyai kepakaran dan ilmu yang cukup dalam mengeksploitasi media elektronik. Sekian daripada saya. Terima kasih.